Yang Muhammad Paribuntar. Masih. Saya ingin turut sama bahas dalam rang undang-undang ni. Pertama saya ingin mengucapkan terima kasih juga kerana wujudnya maktab ini adalah sebagai menjawab kepada persoalan yang berbagai selama hampir tahun 1922 lagi wujudnya koperasi yang pertama hinggalah pada tahun kita ini. Cuma masalah sekarang ialah apabila kita berkembang begitu besar, yang dipahamkan hari ini koperasi kita to date ada 7,980 kalau tak silap saya, ya, koperasi yang ada di negara kita ini dengan menjana pendapatan 8.92 bilion, ya, dan aset hampir 65 bilion. Jadi kita melihat sejak 1922 hingga sekarang perkembangan itu cukup kita kata menggalakkan. Cuma malangnya ketika hari ini kita mewar-warkan gerakan koperasi yang merupakan third force di negara kita ini, bila kita dah berkembang baru kita fikir tentang macam mana nak modal insan. Walaupun seharusnya sebelum berkembang itu kita sudah memikirkan, kerana modal insan ini bukan benda yang datang orang kata dah berjalan baru dia mai, tapi modal insan ini perlu diletakkan sebagai satu asas, satu dasar yang priority, ya. Jadi hari ini bila kita tengok berbagai permasalahan yang timbul dalam koperasi, dan apatah lagi kita diperkenalkan dengan dasar koperasi negara yang diperbarui 2011 hingga 2020. Jadi kita tidak mahu perkembangan negara kita ini macam sebelum buat tu kita tidak memikirkan, tetapi bila dah sampai ada masalah baru kita terpaksa handle perkara itu. Saya bagi contoh, dalam kita mengendalikan koperasi ni ada beberapa elemen yang menjadi trust, iaitu tentang keanggotaan, tentang kepimpinan, keuangan dan juga pengurusan koperasi. Bottom line yang kita duk bincang daripada isu akta kutu, dan hari ini kita bincang tentang maktab koperasi, ialah tentang sejauh manakah kepimpinan dan pengurusan itu dilaksanakan dengan amanah. Saya rasa ini yang maktab ni datang untuk nak bagi ilmu, ya, macam mana, bukan sekadar ilmu pengurusan macam mana nak handle koperasi ini, tetapi lebih kepada ilmu tentang soal amanah, ya, yang dengan kita memandang ringan soal ini, kita terpaksa tanggung satu kesan jangka panjang yang menjejaskan, ya, operasi atau yang menjejaskan modal insan. Sebab itulah Nabi SAW apabila ditanya tentang tanda-tanda kiamat, alamatus sa'ah, maka diberitahu tentang satu perkara yang cukup besar yang hari ini menjadi permasalahan kepada bukan saja sistem koperasi, tapi kepada seluruh sistem negara ini dan juga seluruh dunia, iaitu Nabi bersabda dengan izin, idza usidal amr ila ghairi ahlihi fantazirus sa'ah. Apabila anda memberikan sesuatu urusan itu bukan kepada mereka yang layak dan bukan ahli itu yang layak, maka tunggulah saat-saat kehancuran. Kehancuran itu melibatkan berbagai aspek. Kehancuran itu bukan sekadar pribadi, tapi kehancuran yang mungkin menjejaskan keseluruhan sistem-sistem yang lain juga. Jadi sebab itu apabila kita nak bercakap tentang amanah, ya, speaker, amanah itu perlu kita tengok dalam, saya cadangkanlah supaya maktab ini pun ambil beratlah isu-isu ini. Jangan anggap hanya apa kita kata hard skill saja. Kita perlu pada soft skill, yang itu asas kepada berjaya atau gagalnya suatu koperasi. Ya, kita tengok bahawa Allah Subhanahu Wa Taala juga memberikan peringatan, inna khairu man istajarta al-qawi al-amin. Sebaik-baik orang yang kamu nak ambil untuk sesuatu urusan
ialah Al-Qawi. Qawi ini diterjemahkan sebagai layak dia, ya, dia ada kemampuan. Al-Amin semua orang sudah tahu, iaitu amanah. Jadi saya melihat isu koperasi di negara kita yang kita harapkan menjadi satu gerakan, ya, satu gerakan besar-besaran dengan satu kita kata sumbangan yang besar pada negara ini. Dengan wujudnya maktab ini, saya yakin dia juga mau address isu soft skill ini, ya. Dan saya mengharapkan juga menteri memberi penjelasan. Kita berbangga dengan ramai atau banyaknya 7,980. Saya juga ingin tahu berapakah yang terpaksa gulung tikar. Sama ada gulung tikar dia tak boleh dah nak beroperasi, ataupun dikenakan tindakan. Tadi Pak Semah ada sebut tentang Kohilal. Mengapa Kohilal? Saya rasa banyak lagi. KUB sudah tutup, dan banyak lagi korporasi-korporasi lain. Jadi saya tidak mau sempit, ya, dalam membahas isu-isu negara ini. Saya tidak mau pemikiran sempit dalam membahaskan rang undang-undang yang bagi saya bukan melibatkan parti saya semata-mata, tapi melibatkan seluruh rakyat. Kita kena open, kita kena terbuka. Dan saya bersetuju, kalau koperasi itu berlaku pecah amanah, berlaku apa, ya silakan, ambillah tindakan, regardless of whatever, dengan izin party they come from, ya, regardless of whatever interest they have, dengan izin. Jadi saya mengharapkanlah, tolong jangan layan sangat pemikiran sempit ni lah. Kita buka pemikiran kita untuk melihat bahawa sistem itu betul. Dan maktab koperasi ini diharapkan, selain daripada memberi kuasa kepadanya sebagai satu perbadanan, autoriti sebagai perbadanan, supaya dengan situ ada sikit independensi pada diri dia untuk bergerak bebas dan sebagainya. Tapi kita jangan lupa bahawa isu sebenar yang kita nak address di sini ialah apa substance dia, apa the real issue yang kita nak address, ya. Kita tak mau hanya buat satu-satu akta, hanya tengok satu sudut, lepas tu kita nak mengatakan ni begini-begini. Kita nak lihat benda itu sebagai sistem yang dapat menjamin. Jadi saya mohon supaya beri penjelasan berapa yang gulung tikar kerana tidak mampu beroperasi, berapa yang diambil tindakan, ya, dan berapa yang saya dipahamkan juga Jabatan Koperasi mengambil alih dengan memberi nasihat. Saya kira pihak koperasi tidak hanya mau menutup sesuatu koperasi, melainkan diberi bimbingan dulu, diberikan cadangan dulu, diberikan nasihat. Saya rasa itu perlu, supaya kita dipahamkan gambaran bahawa akta yang kita akan luluskan ini dan kita perdebatkan ini dan kita perbahaskan ini mempunyai satu gambaran yang cukup besar tentang satu gerakan yang akan menyumbang, iaitu gerakan koperasi yang merupakan third force. Dan jangan sempitkan isu ini kepada cakap-cakap yang hanya menuju kepada pihak tertentu, tapi tidak melihat secara menyeluruh apa yang berlaku di dalam negara kita dalam konteks gerakan koperasi ini. Sekian, terima kasih.